Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dayah Mukhlisa binti Kamar beserta ahli-ahli kumpulan saya yang lain yang terdiri daripada Nur Najwa binti Suhaimi, Siti Nur Aisyah binti Kamaruddin, Nur Aisyah binti Syamsuri dan Muhammad Daniel Haziq binti Ahmad Sawani ingin membentangkan mengenai strategi meningkatkan kesedaran politik menangani ketaksuban dalam kalangan generasi muda. Di sini kami sertakan poster sebagai sokongan dalam kami menjalankan pembentangan sebentar lagi. Secara umumnya, Malaysia merupakan negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen sehingga menyebabkan politik menjadi antara elemen yang penting dalam kehidupan masyarakat. Namun begitu di Malaysia telah banyak wujudnya politik yang berbeza. Setiap politik ini mempunyai fahaman yang berbeza mengikut kepartian masing-masing. Individu yang turut mengambil tahu mengenai hal-hal politik tidak hanya berlaku dalam kalangan ahli-ahli politik, namun juga berlaku dalam kalangan masyarakat, terutamanya generasi muda. Sememangnya pengetahuan tentang politik itu adalah perlu lebih-lebih lagi kepada generasi muda. Namun begitu, kini dilihat generasi muda taksub dalam mengambil tahu hal-hal politik sehingga boleh menimbulkan perbalahan disebabkan fahaman yang berbeza. Sikap fanatik dan taksub itu menjadi pembawaan yang memandang hanya diri dan kumpulan sahaja yang betul, malah pihak yang lain adalah salah. Malah secara berani juga mengatakan bahawa pihak lawan ataupun pihak lain itu adalah jahil disebabkan fahaman mereka yang berbeza. Budaya atau fenomena fanatik dan taksub adalah budaya negatif yang wujud dalam masyarakat Islam sejak zaman berzaman. Apakah itu fanatik? Fanatik bermaksud sikap yang keterlaluan dalam melampau dalam sesuatu pegangan atau pendirian dan biasanya berkaitan dengan keagamaan. Taksub dan ketaksuban seringkali difahami sebagai berpegang kepada sesuatu tanpa melihat kepada kebenaran yang terangkum di dalamnya. Perkataan fanatik kerap digunakan untuk menggantikan perkataan taksub. Perkataan fanatik mengikut Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan 1995 bermaksud taksub, tegar hati, kuat pegangan, kuat keyakinan dan kuat kepercayaan. Seterusnya, fanatik juga didefinisikan sebagai seorang yang menunjukkan kegairahan yang melampau dan kegigihan terhadap ketaatan membabi buta khususnya terhadap beberapa perkara kontroversi sebagaimana dalam agama, politik atau falsafah. Biasanya seseorang itu menyeru terhadap pegangannya secara bersemangat dan ia adalah suatu desakan tanpa alasan dan tanpa tolak ansur. Masyarakat Islam berhadapan dengan banyak sikap taksub, sama ada taksub dari segi politik, sosial, ekonomi dan lain-lain. Taksub dengan parti politik akan membuat pendukungnya mentakwilkan atau mempositifkan tindakan pemimpin walaupun tindakan tersebut nyata salah dan membawa kerugian pada umat. Ketaksuban dalam politik ini bukan sahaja berlaku dalam kalangan ahli politik yang sedia ada, malah berlaku juga dalam kalangan generasi muda. Hal ini telah menimbulkan pelbagai isu di mana ketaksuban politik ini dipegang oleh generasi muda. Antara isu yang timbul sekiranya ketaksuban politik ini dikawal oleh generasi muda ialah isu ideologi, di mana ideologi terbahagi kepada dua, iaitu konservatif dan liberal. Isu konservatif kebiasaannya berlaku dalam parti politik yang lama seperti Parti PAS, UMNO dan Bersatu. Parti ini kebiasaannya lebih bersifat kepada kaum dan agama. Isu yang kebiasaan muncul dengan ketaksuban politik dalam kalangan generasi muda ini ialah taksub dengan kepemimpin sesebuah parti itu sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana generasi muda ini sangat berharap yang pemimpin tersebut akan mengikuti apa sahaja kehendak mereka kerana mereka beranggapan pemimpin itu sekaum dan seagama dengannya. Bagi isu liberal pula, isu liberal berlaku dalam kalangan parti politik yang baharu seperti GAP, PKR dan MUDA.
parti ini lebih bersifat mahukan kebebasan, progresif dan idea baru. Jadi isu yang biasanya muncul dalam Labour ini dengan ketaksuban politik dalam generasi muda ialah mereka terlalu menginginkan kebebasan sehingga terlalu taksub dengan parti politik tertentu, sedangkan mereka tahu bahawa apa yang dilakukan dalam parti tersebut bercanggah dalam ajaran Islam. Oleh kerana terlampau taksub, semua kesalahan yang dibuat oleh parti tersebut dianggap betul. Ketaksuban politik dalam kalangan generasi muda boleh dikaitkan dengan pelbagai faktor, antaranya pengaruh keluarga. Keluarga menjadi salah satu faktor utama kerana terdapat keluarga yang sejak awal sudah berpihak kepada sesebuah parti politik sahaja. Hal ini menyebabkan generasi muda kini lebih cenderung memilih parti politik yang sama seperti ibu bapa atau ahli keluarga yang lain kerana dibesarkan dalam persekitaran politik yang diterima oleh keluarga mereka sendiri sehingga berkemungkinan besar untuk mereka turut mewarisi fahaman politik ke parti yang sama adalah sangat tinggi. Sebagai contoh, mereka berminat dan tertarik terhadap sesebuah parti politik tersebut disebabkan sering melihat, mendengar dan menilai perbincangan berasaskan kepada ideologi parti politik di samping menerima pendapat terhadap isu politik yang berlaku dari kalangan keluarga sendiri. Selain itu, pengaruh media sosial juga menjadi faktor ketaksuban dalam kalangan generasi muda. Hal ini dikatakan demikian kerana media sosial sudah menjadi platform untuk mengiklankan, mempromosikan dan menyebarkan sesuatu maklumat. Media sosial juga menyediakan banyak platform untuk berkongsi maklumat berkaitan politik, membolehkan perbincangan politik secara terbuka dan memberikan peluang kepada generasi muda serta masyarakat untuk menyertai sesuatu gerakan atau kumpulan politik dalam talian. Media sosial juga mempengaruhi persepsi politik melalui penyebaran berita dan pandangan dari pelbagai sumber. Generasi kini selalu menjadikan seseorang dari dunia seni sebagai idola mereka yang berfungsi sebagai role model dalam menjalani kehidupan. Oleh yang demikian, terdapat setengah parti politik menggunakan selebriti yang mempunyai pengaruh besar dalam media sosial untuk memastikan generasi kini lebih yakin untuk memilih sesebuah parti tersebut. Seterusnya, faktor ketaksuban politik dalam kalangan generasi muda ialah tidak mendapat pendedahan awal. Ramai yang berpendapat bahawa usia 13 tahun sehingga 18 tahun itu masih terlalu muda dan awal untuk diberikan pendedahan berkenaan dengan politik. Pendedahan awal ini boleh diperolehi menerusi silibus pembelajaran yang dibekalkan di sekolah. Namun, di sekolah, pelajar hanya diberikan pendidikan sejarah politik yang umum dan sekolah juga banyak menyekat pelajar daripada menyuarakan pendapat serta tidak membenarkan aktiviti projek berkaitan politik dijalankan. Hal ini menyebabkan ramai generasi kini tidak tahu bagaimana untuk memilih, mengambil tindakan dan kurang cakna terhadap isu politik. Mereka tidak dapat membuat keputusan yang baik kerana tidak ada persediaan awal terhadap isu politik. Oleh itu, perkara tersebut membuatkan generasi kini tidak dapat berfikir secara meluas dan terbuka. Mereka juga mudah terpengaruh dengan agenda-agenda politik yang tidak baik sehingga berlakunya ketaksuban. Dalam pada itu, tiada pengalaman dalam politik juga menjadi faktor ketaksuban politik dalam generasi muda. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka belum terlibat secara langsung dalam proses politik seperti mengundi dan kempen pilihan raya. Perkara itu menyebabkan timbulnya rasa ingin tahu untuk memahami dan menyertai aktiviti politik seperti memberikan sumbangan atau membawa perubahan kepada dunia politik negara. Di samping itu, keperluan untuk memulakan pengalaman politik sendiri boleh menjadi pendorong yang kuat untuk ketaksuban politik di kalangan generasi muda berlaku. Akhir sekali, faktor ketaksuban dalam generasi muda ialah pengaruh rakan sebaya. Rakan merupakan orang yang rapat dan dipercayai oleh seseorang. Malahan, ada yang lebih mempercayai dan lebih selesa berkongsi pelbagai perkara
bersama rakan berbanding keluarga sendiri. Ketaksuban politik melalui pengaruh rakan sebaya ini dapat dilihat dari segi pengkongsian pandangan politik, tekanan sosial untuk menyertai aktiviti politik dan proses identifikasi dengan nilai-nilai politik kumpulan rakan. Interaksi dengan rakan sebaya secara berterusan tentang politik ini dapat membentuk persepsi politik dan memotivasikan penyertaan dalam proses politik. Seterusnya, mari kita lihat kepada kesan-kesan ketaksuban terhadap politik. Yang pertama, bagi mereka yang taksub terhadap politik boleh menimbulkan persepsi yang negatif seperti menyebabkan berlakunya wasangka, sanksi sehingga menimbulkan perpecahan dalam kalangan masyarakat. Kesan yang kedua, menyebabkan seseorang itu mengetepikan kepentingan bersama. Bagaimana dan apa dimaksudkan mereka mengetepikan kepentingan bersama? Sikap fanatik dan taksub ini menyebabkan seseorang itu tidak sedar bahawasanya mereka telah mengabaikan amalan-amalan toleransi, yang mana sebenarnya amalan ini perlu dikekalkan, perlu dijaga dalam kalangan masyarakat. Misalnya, amalan bergotong royong dalam kalangan masyarakat dibimbangi terjejas disebabkan mereka telah berpecah, disebabkan perpecahan yang berlaku terhadap fahaman mereka yang berbeza-beza. Selanjutnya, kesan yang dapat dilihat ialah kurangnya objektiviti dalam penilaian terhadap isu-isu politik. Individu yang terlalu terikat ataupun fanatik kepada satu pihak saja, mereka akan lebih cenderung terhadap faktor ataupun pandangan yang bertentangan dengan keyakinan politik mereka. Isu ketaksuban politik dalam kalangan generasi muda ni, kalau kita tengok, dia sebenarnya dah berlaku lama, sejak dari zaman dulu lagi. Kalau nak cerita pasal ketaksuban, dia berkait rapat dengan fanatik. Fanatik ni dia merujuk kepada sikap yang keterlaluan dalam suatu pegangan atau pendirian lah. Kalau kita tengok dalam konteks politik zaman kini, generasi muda ni dia akan mendapat satu highlight ataupun perhatian yang tinggi bila tiba musim pilihan raya. Contohnya musim pilihan raya yang lepas, golongan masyarakat yang dapat analisis politik ni dia akan fokuskan pada pengundi muda ni, sebab pengundi muda ni adalah golongan lapisan pengundi yang baru, sebab kita dah laksanakan undi 18. Jadi kebanyakan pengundi-pengundi baru ni datang daripada generasi muda. Bila tiba musim pilihan raya ni, selalunya pengundi muda ni dia anggap sebagai pengundi yang tak berpengalaman lah, sebab dia orang first time nak mengundi, baru nak kenal politik. Jadi selalunya pengundi muda ni dia akan mengundi dengan sifat ataupun mereka berfikir ataupun buat keputusan secara melulu lah. Selalunya dia akan ikut emosi ataupun perasaan, dia ikut cita rasa sendiri dan pergi titik beratkan fakta berkaitan dengan politik. Dalam perspektif agama pula, agama Islam ni dia melarang lah budaya taksub ni, sebab dia bersifat sesuatu yang melampau-lampau yang kadang-kadang boleh merugikan diri sendiri juga. Jadi dalam agama Islam ni, antara solusi yang kita boleh guna pakai untuk atasi masalah taksub ni adalah kita guna pendekatan tasamuh. Tasamuh ni kita boleh ertikan dia sebagai satu sifat kelapangan dada, keluasan fikiran ataupun kesabaran. Tasamuh ni dia boleh bantu seorang tu untuk kawal sikap taksub dia, supaya jadi seorang yang lebih bersifat sederhana lah. Contohnya dalam konteks politik, generasi muda hari ni selalunya diorang ni suka untuk melabel ataupun hina, cerca individu atau pihak tertentu lah, tanpa berfikir secara rasional ataupun melihat kepada bahan-bahan yang berimbas. Sepatutnya kita kena selidik dulu isu ataupun apa-apa permasalahan sebelum kita buat keputusan atau buat sebarang komen atau kritikan. Kadang-kadang juga ada dekat media sosial, golongan anak muda ni dia dah mula mempraktikkan budaya mengkafirkan pihak lawan politik. Jadi benda tu agak meresahkan jugalah
sebab ia melibatkan golongan anak muda, generasi baru. Kalau lihat pada pandangan daripada agamawan, contohnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia sifatkan budaya mengkafirkan ni sebagai mirip dengan sifat orang Khawarij. Jadi dengan pendekatan tasamuh tu sebenarnya umat Islam, terutamanya orang muda ni, dia dapat elakkan budaya taksub tu lah. Pendekatan ni sebenarnya boleh diaplikasikan dengan cara bersifat melaksanakan sikap-sikap yang berlapang dada, bertolak ansur sebelum kita membicarakan suatu hal atau buat satu keputusan. Okay, cara kedua, kita ataupun solusi nak selesaikan masalah ketaksuban politik dalam kalangan generasi muda ni, kita boleh menggebling tenaga dan usaha bagi mengembangkan ilmu berkaitan politik. Contohnya kita tengok golongan muda ni dia anggap sebagai orang yang tidak berpengalaman dalam isu-isu politik. Sepatutnya pihak-pihak tertentu dia kena tambah pengetahuan orang-orang muda ni tentang politik lah. Sebab politik ni dia bukan setakat bercakap ataupun berbicara di hadapan halayak ramai. Politik ni dia satu cabang ilmu untuk memimpin, mentadbir ataupun mempengaruhi orang ramai. Tapi kalau kita tengok dalam konteks politik hari ni di Malaysia, selalunya bila bab-bab politik ni orang akan gunakan untuk kepentingan peribadi lah, mengamalkan politik-politik tidak sihat yang menjadi masanya masyarakat tu sendiri. Sepatutnya ilmu politik ni dia digunakan untuk menyatupadukan masyarakat, untuk membina ummah yang cemerlang di sisi ilmu dan agama. Jadi antara cara kita nak tambah ilmu politik dalam kalangan anak muda ni, sepatutnya pihak-pihak berwajib, contoh macam JAKIM, macam JAIS ataupun badan-badan pembangunan masyarakat yang ada autoriti dalam hal ehwal agama dengan pembangunan masyarakat ini, dia perlu ambil inisiatif lah untuk awasi masalah ni. Golongan yang ada kuasa ni sepatutnya dia mengutamakan kesejahteraan masyarakat supaya tak terjerumus dalam politik yang melampau. Masyarakat boleh berpolitik, boleh ada pendirian, ada pegangan masing-masing, namun harus ada batasan agama lah. Jadi golongan-golongan yang ada kuasa, yang ada tanggungjawab untuk sebarkan maklumat ni, dia perlu sebarkan maklumat berkaitan politik ni, maklumat yang sahih lah. Tak boleh gunakan politik, gunakan jabatan masyarakat ataupun apa-apa agensi untuk sebarkan maklumat yang bersifat berat sebelah. Sama juga macam agensi hal ehwal agama Islam, walaupun dia bersifat agama Islam, dekat dengan agama, tapi tak boleh terlalu badan-badan agensi agama Islam ni dia perlu laksanakan tanggungjawab untuk awasilah masyarakat supaya tak gunakan ataupun terjerumus dalam budaya politik yang taksub ni, kami kat anak-anak muda ni. Sebab bila terjerumus dalam politik yang taksub ni, jelas sekali yang susah ni masyarakat tu sendiri. Sebab pihak hal ehwal agama dengan jabatan masyarakat ni dia kena kontrol lah maklumat dan penyebaran berita yang tepat, supaya tak ada sifat aplikasi sama ada pihak kerajaan atau pihak pembangkang. Tak kisahlah mana pihak pun, yang penting maklumat yang disebarkan itu sahih, supaya tak ada unsur berat sebelah. Pada pandangan saya, cara untuk mengelakkan ketaksuban anak muda terhadap sebuah parti politik iaitu bermula daripada bangku sekolah lagi, iaitu pihak sekolah ataupun guru-guru pilihan dalam menerangkan ataupun menceritakan tentang sesebuah parti politik yang mereka pilih di dalam ataupun semasa mereka mengajar. Hal ini dikatakan demikian kerana kanak-kanak ataupun murid-murid ni yang mereka mudah untuk menerima apa yang mereka dengar dan apa yang mereka belajar, dan ini menyebabkan mereka akan terikut-ikut dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Jadinya pihak guru-guru ataupun pihak sekolah sendiri tidak seharusnya memberikan atau menceritakan tentang sesuatu yang berkenaan isu politik secara berlebihan. Cukup sekadar untuk pengetahuan saja, tidak lebih daripada itu. Tambahan lagi, pihak Kementerian Pelajaran tidak sepatutnya meletakkan isu politik yang secara berlebihan ataupun meletakkan isu-isu politik di dalam silibus pelajaran murid-murid. Ini kerana banyaknya silibus seperti
menceritakan tentang pergaduhan, menceritakan tentang peribadi, terlampau terikut-ikut atau mereka taksub terhadap pemimpin yang berada di dalam, ataupun mereka mudah membenci dengan apa yang mereka dengari dan apa yang mereka pelajari melalui apa yang diletakkan dalam sukatan pelajaran, iaitu pergaduhan antara parti politik. Selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam menceritakan ataupun tidak boleh terlalu menonjol untuk menunjukkan bahawa pemilihan sebuah parti kepada anak-anak ini akan menyebabkan anak-anak mereka akan terikut, iaitu apabila mereka sampai di usia untuk mereka diwajibkan untuk mengundi, dan mereka akan mengikut jejak langkah ibu bapa mereka, iaitu mengikut pilihan ibu bapa mereka. Sebuah parti tersebut dipilih mengikut pilihan ibu bapa mereka kerana mereka rasa apa yang ibu bapa mereka pilih itu adalah benda yang betul. Jadinya itu tidak seharusnya berlaku pada anak-anak ataupun hak kebebasan individu sendiri, dan dia tidak perlu ikut sesiapa sahaja, termasuklah ibu bapa sendiri. Akhir sekali, apa yang saya dapat katakan ialah pada pandangan saya sendiri, saya tidak bersetuju bahawa umur untuk mengundi yang ditetapkan sepatutnya umur 21 tahun yang dibenarkan mengundi, tapi sekarang umur 18 tahun diwajibkan mengundi. Bagi saya sendiri, isu ini sangat besar kepada negara. Budak yang berumur 18 tahun, mereka tidak tahu banyak mengenai politik isu politik ataupun situasi politik yang berlaku di Malaysia ini. Jadinya kita tidak seharusnya membiarkan keadaan ini terus berlaku. Saya rasa berumur 21 tahun lebih layak, ataupun mungkin mereka lebih cukup matang untuk berfikir mana yang terbaik buat negara mereka dan juga untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Tapi bagi saya, untuk membiarkan budak 18 tahun diberikan pilihan untuk memilih pemimpin, bagi saya itu tidak itu bukanlah satu idea yang terbaik untuk menjamin satu negara yang ataupun mendapat pemimpin yang untuk memilih pemimpin yang lebih baik pada masa yang akan datang.